Sama-sama pada pagi ini kita menyambung pengajian kuliah duha untuk pengajian kitab fiqh wanita kita, dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung pada muka surat 151. Masih lagi dalam bab berkenaan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan pakaian muslimah. Baik, pada perkara yang keenam yang disebutkan oleh penulis kita dalam hal ini adalah tidak menyerupai pakaian kaum lelaki. Di antara etika yang keenam bagi pakaian muslimah itu adalah tidak boleh untuk seseorang wanita mengenakan pakaian yang menyerupai kepada pakaian kaum lelaki. Ini berdasarkan kepada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum lelaki yang mengenakan pakaian yang menyerupai wanita, dan juga melaknat wanita yang menyerupai pakaian kaum lelaki. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih, hadis yang jelas yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Muslim, ya. Maknanya berdasarkan kepada perkara ini kita semua maklum jelas, kerana dalam Islam kenapa sebab Islam melarang adanya keserupaan di antara lelaki dan wanita. Kerana yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi setiap ciptaan itu kejadiannya yang tersendiri, ya, seperti mana Allah ciptakan Nabi Adam sebagai seorang lelaki dan menciptakan Hawa sebagai seorang wanita. Itu adalah penciptaan yang tersendiri, ya. Jadi apabila setiap ciptaan tu ada identiti dia untuk melambangkan keistimewaannya sendiri, kelebihannya sendiri, dan juga fitrahnya yang tersendiri, apabila ia cuba untuk ditukar, maka dia menyelisihi dan menyalahi fitrah, ya, dan mengubah penciptaan dan kejadian. Maka ini menyebabkan seseorang tu dia akan hilang identiti dia, ya. Asal lelaki jadi dihilang identiti dia sebagai seorang lelaki menjadi seorang wanita. Begitu sebaliknya. Jadi sebab itu Islam larang. Kerana Islam menyuruh kita untuk hidup di atas identiti yang tersendiri, ya, kerana bagi setiap penciptaan yang Allah pilih, yang Allah tentukan itu, dia adalah merupakan tanggungjawab, dia adalah merupakan amanah. Jadi disebabkan kerana itu, bila mengubah tanggungjawab dan amanah ini, ia merupakan satu pengkhianatan lah dalam Islam. Jadi disebabkan kerana itu Allah Ta'ala dan juga baginda Nabi SAW melaknat perbuatan seperti ini. Kerana kalau kita tengok iblis sendiri pun, dia tidak menukar identiti dia, tapi dia menyuruh manusia untuk menukar. Sebab tu kita tak jumpa lagi jin yang pondan, tak ada, ya. Kita tak jumpa lagi jin lelaki jadi perempuan, jin perempuan jadi lelaki, ya. Jin yang jadi maknyah dan sebagainya, tak ada, ya. Yang ada dalam Quran, Allah cerita yang jin dan syaitan itu dia akan mengajak manusia untuk tukar penciptaan kejadian Allah. Ini dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala disebut wala udillannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am.
Kemudian Allah kata wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan dia akan menyuruh kalian supaya kalian menukar kejadian ciptaan Allah, ya. Di sini menunjukkan kepada kita, oleh kerana Islam menjaga identiti dan keistimewaan kejadian penciptaan masing-masing, maka apa saja jalan yang boleh membawa kepada menukar identiti itu, Islam menutup dan menyekat dan mengharamkannya, seperti melalui pakaian, gerak-geri, cara bergaul, perlakuan, ya, dan sebagainya. Maka ini juga termasuk perkara yang ditutup jalannya oleh syarak. Begitu juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Nabi SAW bersabda, yang mana baginda melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita atau wanita yang memakai pakaian lelaki. Ulama kata daripada hadis ni, kalaulah dia pakai tu bukan dia nak jadi perempuan, dia saja bergurau seorang lelaki, dia ambil rambut palsu perempuan dia pakai, kemudian dia pakai baju orang perempuan, dia pakai kain orang perempuan saja, dia nak buat jenaka ke atau bergurau ke, itu pun haram, ya, dia layak mendapat laknat, ya, kerana dalam perkara seperti itu dia tidak boleh bercanda lah, ya, kerana dia berkaitan dengan hukum. Begitu juga orang perempuan yang ingin bergurau, ya, walaupun dia tidak berniat untuk menukar identiti dia, dia pakai pakaian lelaki, pun perkara itu, perbuatan itu juga dilaknat, ya, perkara itu juga adalah perbuatan yang dilaknat, ya, walaupun dia tidak ada niatnya untuk menukarnya. Sebab itulah dalam Islam memberikan satu tanggungjawab yang besar kepada mak ayah, supaya mendidik anak-anak ni kita kena bezakan di antara daripada kecil pendidikan terhadap mereka, supaya membezakan kerja-kerja lelaki dengan perempuan, ya, supaya mereka tidak menganggapi yang mereka itu keliru. Kadang-kadang budak-budak ni dia keliru, apakah dia ni identitinya perempuan. Sebab tu saya pun tak faham kenapa dekat Malaysia kebanyakannya, kalau yang menjadi chef masakan, kalau lelaki dia mesti ada lembut-lembut sikit. Tapi kalau kita tengok kat negara Arab, kat negara Mak Saleh, chef lelaki dia okey je, tak ada masalah pun. Mungkin disebabkan kerana tak tahulah kecil-kecil, dia diajar main masak-masak, lepas tu dicakap dekat dia main masak-masak ni orang perempuan punya kerja, padahal masak tak semestinya kerja orang perempuan, kan? Kerana memasak itu masaklah, sama ada orang lelaki pun boleh masak, orang perempuan pun boleh masak. Tapi bila kita memberitahu dia ini kerja orang perempuan, dia mungkin cara ketika kecil lagi dia masak tu pun dia ngikut-ngikut cara bercakap orang perempuan, gaya lemah lembut cara orang perempuan. Maka benda ini yang kadang-kadang boleh menimbulkan kekeliruan kepada anak-anak tu di sudut identiti dia lah. Ini pun penting dalam Islam. Sebab tu dalam Islam pun tak boleh sukan-sukan yang tak selari dengan sifat kewanitaan tu. Wanita pun terlibat sama main, ya. Tapi dah kita hidup di zaman moden sekarang ni, semua sukan yang lasak-lasak, mana yang lelaki main pun orang perempuan pun main juga, ya. Sampai kadang-kadang kita tengok wanita-wanita itu pun kita tak nampak nilai kewanitaan yang masih ada pada diri mereka, disebabkan kerana kita nak mementingkan soal kesamarataan, ya, kesamarataan antara lelaki dan perempuan. Mana yang lelaki boleh buat, semua perempuan boleh buat. Islam tak ajar kita begitu, ya. Sebaliknya Islam kata mana yang perempuan sepatut buat, dia buat. Begitulah lelaki, kerana ada kelebihan mereka yang tersendiri,
Ada yang perempuan boleh buat, laki tak boleh buat. Ada yang lelaki boleh buat, perempuan tak boleh buat. Islam meletakkan sesuatu pada kesesuaian tempatnya yang tersendiri, bukan menyamaratakan dalam semua perkara. Ya. Waktu kadang-kadang saya tengok sesukan apa tah, bila tengok orang perempuan main rugby, sukan-sukan yang ganas lah. Kadang-kadang saya kata, ish, ni kalau lengan besar begini ni kau tumbuk, saya ni jadi apa tak tahu. Kita pun duk terfikir jugalah kan. Nak kata kadang-kadang diorang pun main apa tu, sukan yang bergaduh dalam sangkar tu. Bergaduh dalam sangkar apa, UFC ke apa kan. Kadang-kadang tengok sampai bertumbuk berdarah, saya kata, ish, ini macam tak sesuai lah dengan sifat mereka yang Allah puji mereka dan sebagainya, sebagai wanita yang lemah lembut dan sebagainya. Maka benda ini telah merosakkan nilai-nilai yang telah Allah Ta'ala ciptakan dan menjadikan mereka lebih berwatak lelaki. Mereka lebih kepada berwatak lelaki berbanding watak diri mereka sendiri. Baik. Okay, kita tengok kat sini kata penulis kita, batasan larangan Rasulullah SAW tentang penyerupaan dua jenis terhadap yang lain tidak hanya kembali kepada sesuatu yang dipilih oleh kaum lelaki atau wanita semata-mata, tidak juga kepada sesuatu yang mereka inginkan atau biasa mereka pakai daripada pakaian. Semuanya kembali kepada sesuatu yang pantas dipakai oleh kaum lelaki dan wanita, kerana yang pantas bagi kaum wanita adalah pakaian yang sesuai dengan perintah yang ditujukan kepadanya, berupa pakaian yang menutupi tanpa bertabarruj dan menjolokkan mata. Sesungguhnya hukum syarak itu memiliki dua maksud. Yang pertama, untuk membezakan antara kaum lelaki dan wanita. Yang kedua adalah untuk menutupi dan memelihara tubuh kaum wanita. Semuanya merupakan tujuan yang mesti dicapai bersama. Okey. Kita kena faham gini. Bukan semua benda yang dipilih oleh lelaki haram dipilih oleh perempuan. Contoh, orang lelaki pakai seluar. Perempuan pun kalau kita tengok ada seluar juga. Apakah memberi maksud perempuan juga haram pakai seluar? Sebab kan kita tengok di kedai-kedai orang perempuan pun ada jual seluar juga. Kalaulah orang perempuan punya seluar tu didesain untuk orang perempuan, dari segi shape dia dan sebagai seluar tu diikut kepada cutting lah, cutting orang perempuan, bukan orang lelaki. Jadi kalau orang tu pakai seluar tu tak apalah, asalkan pakaian itu mesti memenuhi syarat kedua, iaitu tidak menzahirkan aurat. Tapi kalau orang perempuan tu pakai seluar lelaki, kan, orang lelaki tu pula pakai seluar orang perempuan, itu balik pula. Dia punya belah pinggang jadi lagi tinggi, yang ni jadi lagi rendah. Dia pakai kan, cutting dia kan tak sama. Kalau dah sampai kepada peringkat begitu, haram lah. Tapi kalau orang perempuan tu memang ada seluarnya sendiri, ada kainnya sendiri, yang tersendiri, jadi dia beli yang untuk khas, yang direka untuk golongan wanita, maka itu tidak menjadi masalah. Itu tidak menjadi masalah, asalkan dia perlu memenuhi syarat yang kedua, iaitu tidak menampakkan aurat atau bentuknya dan sebagainya. Ini antara perkara yang disyaratkan oleh syarak, ya. Dia kita kena jelas kat situ. Baik. Walaupun saya tak nafikan ada ulama-ulama semasa yang dia memang haramkan secara mutlak bagi kaum wanita memakai seluar, ya. Ada juga pandangan-pandangan yang agak keras, yang mereka mengatakan kerana seluar tu memang asalnya dikira asalnya ia adalah pakaian lelaki, kemudian dah dijadikan sebagai satu penerimaan yang dipakai oleh perempuan. Jadi ada yang pandangan yang sampai peringkat dia haram secara total, tapi saya tidaklah bersetuju dengan pendapat itu, kerana
selama mana seluar itu memang direka cipta bentuknya adalah untuk wanita. Jadi kenapa pula kita nak katakan ia haram dipakai kepada wanita? Kerana dia dibuat untuk wanita, kan? Jadi kita kena kembali, walaupun asalnya dia daripada lelaki. Kalau kita nak kira asal, banyak benda asal yang kita tak boleh pakai sebenarnya, ya. Kalau nak ikut t-shirt asal siapa buat? Orang kafir buat, hantar dia pakai t-shirt, kan? Sebab banyak benda yang asalnya memang ia bukan daripada orang Islam pun, ya, tapi Islam menerimanya selagi mana dia tidak bercanggah dengan dasar-dasar dan prinsip asas di dalam agama, ya. Baik. Okey, kemudian kita tengok perkara ketujuh, tidak menyerupai pakaian orang yang kafir. Ada kadang-kadang saya pergi ke kedai, bila tak saya pergi itu nak beli jus yang berurusan, yang saya berurusan dengan dia nak beli tu, saya tengok, dalam hati saya kata dia ni laki, tapi dia pakai skirt lah. Dia pakai skirt, baju semua baju style perempuan lah. Tapi saya tengok tangan jari dia besar daripada jari saya. Saya kata ini confirm laki ni, takkan perempuan jari besar gitu. Kan? Jadi dia pun, dia mungkin dia perasan saya duk tengok jari dia, kata, kenapa tak boleh tengok jari orang? Dia kata. Ya? Suara dia tak ada dengar laki sangat. Mungkin dia mengecilkan suara dia kot. Dia mengecilkan suara dia. Tapi kita boleh cam lah, jari laki jari perempuan kita memang Allah buat takkan sama punya, kan? Macam mana pun dia takkan sama. Tapi saya jadi confused tu sebab pakaian yang dipilih, yang dipakai tu semua perempuan punya pakaian lah. Sebab mungkin itu cara dia nak menampakkan identitinya sebagai seorang perempuan, ya. Tapi ada benda bahagian yang Allah dah cipta yang kita memang takkan boleh ubah. Bahkan suara ni, saya ada tanya seorang doktor pakar kat KBJ, dia pakar ENT. Saya tanya dia, kalau orang pergi buat throat pita suara dia tu kan, kalau dia try ubah bagi hilang garau bunyi lelaki tu, kan, dia kata boleh, tapi keberjayaan untuk buat begitu tu risikonya agak tinggi juga, ya. Kadang-kadang boleh menyebabkan bisu, ya. Jadi memang Allah Ta'ala dah tetapkan nak adjust tu bukannya senang lah, ya. Dia punya risiko dia tu berbeza, ya. Walaupun leher mungkin lebih kurang sama je lelaki perempuan kan, tapi dalaman tu Allah Ta'ala jadikan dia agak berbeza, ya. Okey, kita tengok perkara ketujuh, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ini syarat dia. Ini baik yang muslimin ataupun yang muslimah. Hal ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam, bahawa kaum muslimin baik lelaki atau perempuan tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ibadahnya atau dalam kebiasaan kehidupannya, pakaiannya, ya, dan sebagainya. Kerana terdapat banyak sekali nas-nas syarak yang menetapkan kaedah ini. Di antaranya hal yang berhubung dengan pakaian, ya, berdasarkan pada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah SAW satu ketika, kata Abdullah ibn Amr, Nabi melihat aku memakai dua pakaian yang diwarnai dengan warna kuning. Abdullah bin Amr ni, dia pernah pakai baju yang dicelup dengan warna muasfar, iaitu warna kuning. Kuning yang dekat dengan orange sikit, macam orang-orang Buddha pakai, kan? Dia pakai baju warna tu, ya. Kemudian bila Nabi tengok Abdullah ibn Amr pakai pakaian itu, baginda tegur dia. Baginda menyatakan, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha
Sesungguhnya ini adalah merupakan pakaian daripada pakaian orang-orang kufar, maka janganlah engkau memakainya. Nabi tegur dia. Ya, Nabi tegur dia. Maka selepas daripada itu Abdullah ibn Amr tidak memakainya. Di sini menunjukkan bahawasanya larangan untuk mengenakan pakaian yang mana dia menjadi simbol yang khusus. Menjadi simbol yang khusus kepada pakaian orang yang bukan Islam. Tidak boleh. Tapi kita kena bezakan. Pakaian orang bukan Islam ni dia terbahagi kepada 3. Ulama semasa bahagikan. Yang pertama dipanggil sebagai pakaian adat. Ya, pakaian adat setempat. Maknanya bagi adat culture, orang kafir dia pakai pakaian tu mengikut culture dia. Mungkin pada hari-hari kemasyarakatan mereka, hari bangsa mereka, ya, hari perayaan budaya mereka, mereka pakai pakaian adat ini. Jadi pakaian yang seperti ini ada 2 pandangan ulama. Ada yang bagi kita pakai, ada yang juga tidak bagi kita pakai. Yang bagi ulama yang membenarkan pakai, dia kata kerana pakaian itu hanya lebih kepada melambangkan budaya, melambangkan orang kata apa, custom saja. Makna nak menunjukkan nilai-nilai kemasyarakatan di situ. Tidak lebih daripada itu. Ya. Dalil mengatakan boleh kerana mereka menyatakan macam di negara Arab, pakaian jubah serban ni pada asalnya dia bukanlah pakaian yang syar'i. Maksudnya bukanlah bila Nabi sampai dekat dekat Mekah, orang Arab tak berserban, tak berjubah. Kemudian Nabi SAW yang memulakan pakai itu. Tidak. Ketika Nabi berada di Mekah, memang itulah pakaian adat mereka. Sebab itu kita tengok sampai sekarang orang Arab dia pakai jubah lagi. Pergilah kat UAE ke Qatar ke, memang pakaian adat dia. Hatta Saudi pun pergi mana-mana kerja dia pun pakai jubah. Itu adat dia, bukan pakaian syar'i. Syar'i ni pakaian yang daripada Islam. Dan mereka memang memakai serban. Kalau tengok mana-mana negara Arab, jarang kita tengok negara Arab yang tidak menutup kepala mereka, terutamanya yang tidak negara Arab yang bukan 4 season. Jangan pergi tengok Palestin, Syria, Palestin, Lebanon, itu memang Arab dia tak akan pakai penutup kepala. Sebab negara mereka 4 musim. Dia ada musim sejuk, salji, musim luruh, musim bunga, memang dia tak akan pakai. Ini tengok negara yang memang padang pasir je. Dia musim panas je, dia tak ada musim lain. Tengok negara Teluk, mesti mereka akan memakai benda yang menutup kepala. Sama ada serban atau kain igal yang mereka letak di atas kepala mereka. Kenapa? Agak siapa tahu kenapa? Kenapa adat mereka macam tu? Apa ni? Di antara sebabnya, orang Arab dulu culture dia suka pakai kain yang diletak di leher kan. Nabi kan ada riwayat sebut. Kalau kita fikir balik, tak selesa buka kain kat leher. Bukan kain biasa-biasa. Kalau kita kalau kita pergi kat negara sejuk pun kita bawa benda tu kan. Mereka pun bawa benda tu bukan sebab sejuk, sebab negara mereka banyak pasir. Jadi bila mereka nak bermusafir, kalau pasir tiup mengganggu pemusafiran mereka, mereka perlukan rida. Sebab tu Nabi pun pakai rida. Arab dulu pun pakai rida sebab itulah. Kita pakai rida sebab apa? Saja gaya, kan ada apa. Nabi pakai rida kerana dengan rida tu
Nanti mereka akan balut, kalau mereka perlu, mereka akan balut mulut mereka dan wajah mereka supaya tidak dimasuki oleh debu-debu pasir. Nombor dua, mereka mengenakan satu untuk di kepala kerana terdedahnya kepala mereka kepada panas. Dan suhu panas mereka bukannya rendah, tinggi 40, 50, sangat tinggi. Dan negara mereka tak ada awan macam kita, dia direct heat. Direct heat. Bukan macam kita nampak awan ni tengok atas apa pun tak buka mata pun tak boleh. Kan? Jadi disebabkan kerana itu masyarakat mereka mengenakan pakaian yang seperti itu. Tetapi kalau kita pakai, pasal bukan makan ni, sebab Nabi pernah pakai, dapatlah pahala. Kena bezakan di situ. Cuma untuk kita kata itulah pakaian Islamik, tidak. Bukanlah dia melambangkan itu pakaian Islamik, tidak. Tapi kalau kita pakai kerana Nabi pernah pakainya, waktu kita nak memakainya, maka kita dapatlah pahala mengikuti baginda Nabi SAW. Tapi dia bukan melambangkan pakaian agama. Yang tu yang kita nak kena faham. Kalau nak ikutkan ibu-ibu sekalian pakai tudung pelik-pelik ni pun tak ikut agama lah juga. Kalau nak ikut tudung yang ikut agama ni, kena ikut style Arab pula. Bukan yang jenis ikat tepi ni, naik ke atas pun ni, kat sini ada oning pula bagi tajam. Maknanya dia bukan melambangkan pakaian agama, tapi yang melambangkan agama tu adalah syarat dia tu, menutupi auratnya itu. Soal bentuknya, fashionnya, yang tu terserah kepada zaman lah. Islam beri ruang itu pada zaman. Okey. Yang kedua, iaitu pakaian yang melambangkan kepada tadi adatnya. Yang kedua adalah pakaian yang menjadi pakaian dipanggil sebagai pakaian global. Pakaian alamiah, pakaian semua orang pakai. Mula-mula orang kafir je pakai, tapi lama-kelamaan pakaian itu dah diterima. Hatta orang yang bukan agama tu pun, agama lain pun pakai, sampai satu dunia pakai. Yang ni dipanggil sebagai pakaian yang juga boleh untuk kita pakai, kerana dia tidak menjadi khusus kepada pakaian orang kafir. Contoh macam t-shirt, kita pakai necktie, kita pakai coat. Dulu yang mula-mula pakai coat, necktie ni bukan orang Islam pun. Orang bukan Islam lah yang mula-mula kan pakai macam tu. Tapi bila benda itu sudah menjadi satu penerimaan umum, yang dia bukan melambangkan pakaian agama atau kepercayaan, tapi semua pengurusan dekat dunia ni, mereka pakai pakaian rasmi protokol mereka seperti itu. Maka pada ketika itu pakaian seperti ini pun menjadi harus untuk dipakai. Dia tidaklah melambangkan kepada pakaian kekufuran, tak. Macam t-shirt sekarang ni, macam jenis t-shirt lah kan, orang tu pakai, kita pun pakai, seluar jean kan, orang tu pakai, kita pakai, dan sebagainya lah, dan seumpama dengannya. Yang ketiga ni adalah pakaian yang hanya merujuk kepada ibadah mereka ataupun kepercayaan mereka, ritual pengamalan mereka. Maksudnya bila mereka nak buat satu benda amalan pemujaan, mereka kena pakai pakaian tu. Yang ni kita tak boleh pakai. Contoh macam kalau kita pergi kat church, padri dia kadang-kadang bila dia nak bagi speech, dia kena pakai macam ada satu jubah tu kan. Jubah tu kita tak boleh pakai, kerana bagi kepercayaan mereka, bila mereka nak membaca Bible tu, mereka kena pakai yang tu. Maknanya itu berkait dengan kepercayaan. So kita tak boleh pakai lah, walaupun sekadar untuk lakonan, tidak boleh pakai. Sama juga orang Yahudi. Kalau siapa pernah pergi ke Palestin,
bila mereka nak baca Taurat, mereka akan letak macam ada satu kain, kau perasan, dipanggil kain tayalisah, kain yang jalur-jalur tu, ada setengah dia tutup atas kepala, setengah dia buat atas badan, sambil mereka membacanya, goyang-goyang kan. Maka itu termasuk daripada pakaian yang rasmi mereka, kepercayaan mereka. Memang ada dalam hadis Nabi SAW pun, Nabi beritahu bila munculnya Dajjal, maka akan bersama dengannya 70,000 orang-orang Yahudi daripada Khurasan di Iran. Di atas pundak mereka tu adanya kain tayalisah. Maknanya kepercayaan mereka pakai kain tu seolah-olah macam menanti pemujaan untuk munculnya Dajjal. Jadi pakaian yang seperti itu kita tak boleh pakai lah. Habis tu di zaman Nabi ni, Abdullah bin Am pakai pakaian warna kuning yang dekat kepada warna oranye. Nabi larang. Padahal zaman kita ramai je pakai baju warna ni, kan? So tak boleh ke pakai? Kena faham. Kerana maksud Nabi SAW di zaman Nabi SAW ketika itu, warna kuning ni hanya dipakai oleh satu pengamal agama ketika itu, agama Majusi. Mereka memang pakai pakaian yang sinonim warnanya dengan warna matahari. Untuk mereka puja matahari itu, mereka pakai pakaian yang warnanya seperti warna matahari. Jadi mereka nak puja matahari itu, tak nak cahaya matahari itu hilang, sudah pakai warna macam tu. Jadi dalam konteks zaman Nabi SAW, Nabi larang. Kerana Nabi larang, kerana warna itu dipilih sebagai warna pemujaan. Tapi zaman kita sekarang ni, warna tu orang pakai bukan untuk memuja dah. Maka orang Majusi sekarang pun dia dah pakai macam-macam warna dah pun. Dia dah tak pakai baju warna tu saja dah. Dulu punya cerita. Jadi warna tu masih dibenarkan lah. Maknanya bukanlah maksudnya warna kuning tu warna yang diharamkan tu, tidak. Kerana warna tersebut tidak lagi menjadi warna khusus kepada kalangan golongan agama dan penganut Majusi. Baik. Nas-nas lain ini banyak sekali. Maksud dari yang saya ungkapkan di sini adalah hendaklah diketahui bahawa seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian wanita kafir. Kerana penyerupaan dalam bentuk zahir, sesuatu yang nampak, boleh menimbulkan penyerupaan keduanya yang pada akhirnya akan mendorong penyerupaan pada akhlak dan amalannya. Hal ini merupakan satu yang boleh dilihat. Okey, cuma kena ingat, kalau orang Islam dia pakai pakaian seksi, kan, dia jenis moden lah, moden. Dia pakai yang jenis nampak pusat lah, apalah apa semua, kan. Dia bukan buat satu kesalahan, dia buat dua kesalahan. Kesalahan pertama kerana dia tak tutup aurat lah. Kesalahan dia tidak menutup aurat tu, dia menampakkan aurat dia. Kesalahan dia yang kedua kerana pakaian itu adalah pakaian yang dipakai oleh wanita kafirah. Jadi dia pakai macam tu sebab dia nak menjadikan diri dia, nak memakaikan pakaian seperti mana dia pernah tengok orang-orang yang bukan Islam, wanita yang moden memakai pakaian yang seperti itu. Sebab itulah saya pernah jumpa satu kawan Cina. Saya jumpa dia, betul, saya tak saja tanya dia lah, awak kaji tak tentang betul-betul budaya Cina yang original, yang betul-betul daripada China? Dia kata, kenapa? Dia kata, sebenarnya yang ajar orang Cina sekarang ni, kita tengok pergi keluar pakai seluar pendek-pendek semua ni, saya kata, kamu sebenarnya is not Chinese.
kamu adalah European. Lepas tu dia kata, kenapa kamu kata kami orang Eropah, kami orang Cina? Saya kata, kalau kamu kaji balik budaya orang Cina dulu yang datang daripada China, dinasti apa benda semua tu, pakaian dia orang bukan macam ni. Ya, pakaian dia orang bukan macam ni. Memanglah dia orang tak pakai tudung, tapi tak adalah sampai macam ni. Tak adalah sampai perut menampak, kan, paha menampak, tidak sampai macam tu. Maka kalau tengok pakaian gundik-gundik dulu kan, kalau rajin duk tengok cerita TV2 apa semua kan, cerita Cina punya zaman-zaman apa tak tahu kan, pakaian dia orang kan panjang-panjang, labu-labu. Itu pakaian dia orang yang asal. Cuma sanggui je lah, itulah nampak kepala, rambut je lah. Hak lain ni semua tertutup, labuh pakaian mereka. Jadi saya kata, kenapa you tak pertahankan pakaian melambangkan bangsa kamu tu seperti mana orang Cina yang asal lah? Kenapa kamu nak kena jadi orang Barat? Kerana ini bukan pakaian asal kamu, ini bukan pakaian bangsa kamu. Sama juga kalau kita tengok kerajaan India yang silam, pakaian mereka pun pakaian yang sopan, walaupun tidak menutup kepala pun, tapi pakaian mereka pakaian sopan. Mailah ni berlakon apa, Bollywood ke apa ke, semua ni jadi dia pun dah banyak terikut kepada corak Barat. Sebenarnya yang pakai pakaian seperti itu adalah orang Barat. Jadi sebenarnya kamu semua ni tak ikut bangsa kamu, kamu ikut Barat lah. Jadi kat sini cara kita nak memahamkan mereka pun sebenarnya kita nak katakan, apakah dengan kamu ikut Barat tu kamu kata kamu lebih moden, padahal kalau kita ikut zaman tamadun mereka yang silam tu pun adalah bukan calang-calang tamadun yang besar. Ya, tamadun India yang silam, tamadun Cina yang silam. Ya, tapi kenapa perlu diambil pakaian daripada budaya Barat? Ya, okey, baik. Kemudian yang ke-8, bukan pakaian syuhrah. Etika yang ke-8, pakaian muslimah selepas daripada melarang mengikut contoh pakai orang kafir adalah larangan pakaian syuhrah. Apa itu syuhrah? Pakaian pelik. Ya, pakaian yang pelik daripada masyarakat untuk membezakan dirinya dengan orang lain. Islam tak bagi juga pakaian pelik-pelik ni. Tapi zaman moden sekarang ni, pakai pakaian yang pelik ni satu kelebihan. Sebab lagi pelik, lagi banyak viewers. Orang yang tengok makin ramai, orang yang nak ngikut pun sama. Sebab dia kena benda yang rare sikit zaman akhir zaman ni. Kalau buat benda yang biasa dengan orang lain, jadi susah sikit lah nak jadi orang kata YouTuber. Ya. Tapi kalau buat pelik daripada orang, jadi senang sikit lah. Ya. Ini berdasarkan kepada hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallah yaumal qiyamah thumma alhaba fihi naran." Yang bermaksud, sesiapa di antara kamu yang mengenakan pakaian syuhrah. Syuhrah ni ada dua makna. Ya, syuhrah ni ada dua makna. Yang pertama, ulama kata makna syuhrah itu pakaian yang dipakai tujuannya agar terkenal. Agar terkenal di kalangan orang ramai. Maknanya pakaian yang bila contoh dia beli satu pakaian
Pakaian tu sangat famous kerana yang boleh pakai dia 3 orang je. Orang lain tak mampu pakai. Bayangkan, Islam tak bagi kita macam tu. Kita masuk je, oh ini orang duk cakap tu. Kat satu Malaysia ni 5 orang je boleh beli. Kan? Dia datang, semua orang tengok. Jadi dia rasa bangga kan. Rupa-rupanya ciplaknya beli kat petang. Dah contoh lah kan. Macam nak ceritakan pakai syuhrah. Pakai tu untuk menambahkan rasa kemasyhuran diri. Dalam Islam tak boleh. Islam tak benarkan. Kaya macam mana pun Islam tak galakkan kita, orang kata apa, membesarkan diri ataupun berbangga-bangga. Islam tak suka. Kerana Islam menyuruh kita dalam keadaan yang sederhana, tawaduk dengan orang lain. Kaya macam mana pun tak semestinya kita kena menunjukkan kita berbeza dengan orang lain. Yang kedua, makna pakaian syuhrah itu iaitu pakaian yang tersangat berharga dan terlalu mahal. Terlalu mahal atau tersangat berharga kerana terdapat pelbagai hiasan padanya. Hiasan padanya. Tu pun sama juga. Dia punya hiasan tu terlalu ekstrim, melampau sangat. Kan? Orang biasa ada manik sikit kan, dia sampai belian ke, semua jenis batu lah ada kat dia punya tudung. Batu apa? Tembaga ada, zamrud ada, yakut ada, apa lagi? Semua jenis batu ada. Daripada yang paling besar sampai yang paling kecil, daripada yang nampak sampai pada yang tak nampak, kan? Semua ada. Warna apa? Semua ada. Semua warna ada. Itu dia pelik daripada yang lain lah. Terlalu melampau sangat perhiasan dia. Yang ketiga adalah yang terlalu janggal. Maknanya benda yang terlalu berbeza dengan yang lain sehingga kelihatan dia adalah orang yang bukan dikenali. Pakaian yang terlalu pelik sampai menyebabkan orang akan melihatnya kerana rasa kepelikan pada diri dia. Pelik daripada diri dia. Ini pun pakaian yang kita kena elakkan lah. Kena elakkan. Contoh, saya pernah pergi ada satu program, orang panggil dululah, minta baca doa dekat hotel kat KL. Nak ke program apa ke kita pun tak tahu. Anugerah usahawan muda yang berjaya, maknanya satu Malaysia. Jadi pergi dekat apa, Magistrate, apa hotel Magistrate ke mana tak tahu nama Magistrate. Yang dekat KTM tu. Pergi kat situ. Lepas tu yang datang tu semua usahawan muda bawa isteri dia, pakai baju yang saya tak pernah tengok pun dah. Baju dia pelik-pelik. Baju dia tajam kat belakang. Dia tajam. Saya ingat landak mana tak tahu. Saya kata, apa lah pergi pakai baju yang ada tajam? Sebab dia nak masuk pun susah. Kalau dia masuk kat lift kan, zoom, dia pusing tu. Kita pun tak boleh masuk. Berapa orang je boleh masuk. Kemudian ada apa, pakaian yang macam dia ambil original daripada bulu burung merak. Mahal tu. Dia baju macam gaun lah, gaun. Baju atas biasa, yang sampai kat bawah tu semua tu dia ambil daripada daun pula dah, daripada bulu burung merak. Memang nak sampai kita rasa nak pergi pegang dia punya kain dia tu, nak tengok betul merak ke
perak ke kan, jadi nak tengok kan bulu dia tu. Rupanya memang betul lah. Memang mahal lah. Dia ada stage lah, setiap kali nak masuk tu dia ambil gambar kan. Saya pakai baju biasa je. Cuma nak katakan dia dah jadi satu trend lah. Kawan ni nak tunjukkan bisnes dia lagi bagus pada kawan tu. Kita pakai baju, bawa isilah tu jadi mangsa, tak tahulah dia minat ke macam tu kan. Pakai baju pelik-pelik bawa. Jadi siapa paling pelik pun ada hadiah pula. Daripada pihak penaja. Tu yang semua pakai pelik-pelik tu kan. Macam-macam. Ada yang paling saya takut sekali, dia pakai design ular, sisik ular. Tapi bukan kulit ular betul, bukan lah. Tapi dia punya baju tu, dia punya ada macam apa benda tu. Saya tak suka kalau setengah tempat kenduri kalau saya pergi. Saya tak suka duduk kat satu meja yang dia punya lapik dia tu macam ada sisi-sisi tu. Yang keras-keras tau. Benda dia panggil? Perempuan panggil apa? Dia punya lapik tu, dia ada macam bulat-bulat macam besi tu. Dia bukanlah besi, dia lembut je. Tapi terlalu banyak sangat, kadang bila pegang tu saya rasa geli sikit. Benda tak ada panggil kan. Dia punya baju jenis macam tu lah. Tapi jenis besar. Dia bulat. Jalan macam sisi apa? Ular. Kan? Bila kena lighting tu, kejap warna ni, kejap warna tu. Ya. Dia dah sampai peringkat sampai macam tu lah. Saya pun fikirlah, susahnya lah kan. Ini pakaian syuhrah dia panggil ya. Lain daripada yang lain. Ini kalau boleh dalam Islam, dia mestilah ditinggalkan pakaian macam ni. Lagi satu, kalau boleh saya nak tambah kat sini, yang ke-9, tak ada lah dalam kitab kita, iaitu pakaian yang memudahkan untuk ibadah. Sebab kadang-kadang buat pakaian pelik-pelik pun, cantik-cantik pun, tapi kalau payahkan kita untuk ibadah, jadi sukarlah juga bagi muslimat kan. Nak sembahyang kena tanggai satu baju, lepas tu nak kena pakai telekung kan. Ataupun dia nak pakai telekung pun mungkin dia sampai peringkat nak rukuk pun tak boleh, kerana pakaian tu tak selesa lah, tak selesa untuk dibawa untuk salat ya. Maka jenis pakaian yang seperti ini nak berwuduk pun susah ya, tidak mesra untuk kita berwuduk maka sebaiknya pakaian bagi wanita itu, sebab itulah Islam menyuruh pakai wanita tu agak lebih longgar, memudahkan mereka untuk berwuduk dan memudahkan mereka secara tidak langsung ya, untuk mereka beribadah ya, mengerjakan ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah pakaian yang lebih baik, dan bersederhana kita dalam pakaian, kerana pakaian ni macam mana pun sampai masa dia kita akan tukar juga pakai yang lain ya, mana ada satu orang daripada dulu dia pakai baju yang sama bertahun-tahun, dia tak ubah pakaian dia sampai ke fashion yang baru ya, tak ada kerana dia sekadar untuk apa fungsi pakaian, sekadar untuk memelihara tubuh kita daripada panas ataupun daripada melihat aurat dan daripada sekadar ada untuk mengelakkan daripada ada kotoran ke atau benda yang boleh mencederakan kulit kita, tidak lebih daripada itu. Okey, baik. Allahu taala alam, kita berhenti sampai situ. Nanti kita akan masuk dalam bab yang baru berkenaan dengan sutra dan juga mahram. Ustaz yang kedua tambah sikit datang. Kalau Ustaz nak tambah sikit dalam 2 minit boleh tak? Okey, boleh. Okey, kita sambung sikit lagi nah. Kita masuk dalam tajuk yang baru ni lah. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, boleh kita ambil 1-2 soalan. Tak ada, kita sambung balik.
Okey. Perkara yang ketiga, tentang hukum seorang wanita untuk memakai kain sutera. Ketahuilah wahai saudari muslimah, seorang wanita boleh memakai sutera sementara ia diharamkan kepada kaum lelaki untuk memakainya berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, hurrima libasul harir wadh-dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan pakaian sutera dan emas kepada lelaki daripada umatku dan dihalalkan kepada kaum wanita. Ya. Tengok. Dari sudut nas pun agama ada bezakan pakaian yang orang lelaki tak boleh, pakaian yang orang perempuan boleh. Menunjukkan apa kat situ? Menunjukkan tak sama lah lelaki dengan perempuan. Kalaulah mereka sama dan boleh dipakai pakaian antara satu dengan yang lain, maka sudah pasti Islam takkan membezakan ada pakaian yang dilarang kepada lelaki dan dibenarkan kepada perempuan. Ini menunjukkan nilai identiti mereka tu tak sama. Sebab tu sutera bagi lelaki haram. Ya. Dia haram bukan sebab dia dianggap najis ya. Bukan. Sutera ulama bincang apakah hikmah pengharaman dia. Ya. Pengharaman sutera bukan kerana najis. Kerana kalau najis tu yang menjadi sebab pengharaman, nescaya dia tak boleh dibezakan lelaki dan perempuan. Kerana orang perempuan pun haram untuk mengenakan apa saja yang bersifat najis. Kerana orang perempuan pun kena semayang juga, kan? Jadi dia menjadi haram itu adalah sebagai ta'abbud, ulama kata. Ta'abbud tu apa dia? Ta'abbud itu adalah pengharaman atas dasar kepatuhan ibadah. Maknanya Allah Ta'ala larang kerana nak menguji kita taat kepada dia ataupun tidak. Itu saja. Sebab tu dalam larangan Allah ni, ada yang Allah larang ada alasan dia, ada yang Allah larang tiada alasan dia. Alasan dia Allah nak tengok kita ni taat ke tidak. Itu saja alasan dia. Ya. Walaupun hikmahnya kita tak tahu. Apa hikmah? Sebab tu kalau kita nak argue balik, kalaulah bukanlah orang Islam tidak akan argue. Cuma kalau kita nak berfikir, kita kata apa sebab orang lelaki diharam pakai sutera. Bahkan ada orang bukan Islam, bila dia pakai sutera, tak ada kesan mudarat pun pada kulit mereka ke, pada tubuh badan mereka ke, kan? Tak ada kesan pun. Jadi apa bukti saintifik ataupun apa-apa sebab hikmah di sebalik larangan itu? Tak ada. Hanya sebagai satu ujian. Itu saja. Ya, ada benda yang Allah Ta'ala haram kerana mudarat, tapi ada benda yang Allah Ta'ala larang adalah kerana ibadat. Maknanya Allah Ta'ala nak menguji hamba-hambanya ketaatan kepada dia. Cuma adalah hikmah lain yang ulama sebut, mengatakan kerana sutera ini lebih sesuai, kerana kelembutan dia, lebih sesuai pakaiannya itu dengan sifat orang perempuan berbanding orang lelaki, sebab dia terdedah pada kerja berat-berat. Jadi tak sesuai lah orang pakai baju cantik-cantik, lembut-lembut tapi buat kerja berat-berat. Jadi tidak sesuai. Itu ada yang kata hikmah dia. Tapi ada orang boleh argue kalau dia kerja tempat yang baik, yang selesa, kenapa dia tak boleh pakai? Sebenarnya orang lelaki peruntukan dari sudut agama, ada yang agama bagi, tapi tengok keperluan. Seperti mana Nabi SAW pernah membenarkan Zubair ibn Awam dengan seorang lagi sahabat untuk mereka memakai sutera kerana mereka mengidap penyakit kulit, yang menyebabkan
mereka sering kena hakkah. Hakkah ni penyakit gatal. Ya. Jadi mereka terdedah kepada kulit yang kering dan gatal. Jadi Nabi SAW benarkan untuk kedua sahabat itu memakai sutera. Bila dia pakai sutera, dia kurang luka sikit. Dia kurang gatal daripada kulit di badannya. Maka sebab itu Nabi memberikan kelonggaran. Atas tujuan perubatan, boleh pakai sutera. Ya. Dan juga pernah dibolehkan memakai sutera pada beberapa zaman sahabat, kerana mereka nak menunjukkan kemegahan Islam ketika berperang. Maksudnya nak pergi perang tu pakai pakaian sutera, sebab nak menzahirkan keberanian dan juga kemegahan, nak menakut-nakutkan tentera pihak musuh. Tapi sementara lah, lepas habis daripada perang kena cabut balik lah. Ya. Lagi satu adalah emas. Ya. Ada para ulama mengatakan Nabi SAW melarang itu kerana dia adalah pakaian ahli syurga. Tapi orang perempuan diberi kelebihan, walaupun pakaian ahli syurga juga, tapi dia pun boleh pakai. Ya. Kerana dia adalah merupakan pakaian ahli syurga. Ya. Tapi kalau tengok orang perempuan, walaupun agama bagi pakai sutera, tidaklah setiap hari orang perempuan pakai baju sutera. Setiap hari ke dia pakai sutera? Tak juga lah kan. Kita pun minat lah juga cotton ke macam-macam lah kan. Jenis kain ni tak kalah asyik nak pakai sutera saja kan. Ya. Okey. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an, beliau berkata, kasani Rasulullah SAW hullata siyara fakharajtu fiha fara'aitul ghadab fi wajhi fashaqaqtuha baina nisa'i. Kata Ali bin Abi Talib, Rasulullah SAW memberikan pakaian bersulam sutera, lalu aku keluar dengan memakainya. Ali pernah pakai. Kemudian aku melihat kemarahan pada wajah Nabi SAW kerana melihat Ali memakai sutera. Akhirnya aku membahagikannya kepada isteriku. Ya, maknanya masa tu Ali tak tahu yang adanya larangan daripada syarak untuk lelaki memakai sutera. Sebenarnya ada hadis yang lain, ulama bincang, kalaulah yang dimaksudkan sutera kat sini yang seluruhnya sutera, itu ada perbincangan. Tapi kalau pakaian tu bercampur dengan sutera, boleh tak bagi orang lelaki? Kat sini ada perbincangan. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau tak 50-50, maknanya 50 daripada pakaian itu sutera, 50 lagi non sutera, bukan sutera. Ya. Maka pada ketika itu hukum dia belum menjadi haram, kerana dia belum melepasi kadar 50. Kalau dia 51% sutera, 49% bukan sutera, haram lah. Ya, kerana dia dah jatuh hukum yang dominan. Ya. Tapi dalam hadis Bukhari, Nabi pernah memakai hullah, jubah warna merah yang ada sulaman sutera. Garis panjang dia tu buat daripada sutera. Nabi pernah pakai. Dan bila Anas berkata, bila kira balik jaluran sutera itu, dia tidak melebihi kadar daripada 4 jari. Ya, maknanya kalau kita ambil 4 jari, dia nisbah jumlah sutera dia tu tak banyak, sikit. Ya, bila sikit, maka dia dibolehkan untuk memakainya. Jadi sebab tu kalau macam setengah pakai orang lelaki, kalau memang ada sutera, kemudian kita tengok kalau jumlah nilai sutera dia itu tidak banyak, sedikit, halal untuk mereka memakainya. Yang haram kalau jumlah nilai sutera dia itu terlalu banyak. Ya. Okey. Bukan baju dan seluar pakaian saja, hatta apa-apa macam tempat baring, hamparan, cadar, sofa punya lapik ke apa ke, tempat alas makan ke, semua itu juga diharamkan kepada
kaum lelaki, ya, asalkan yang dia letak di tubuh dia ataupun macam selendang dan sebagainya, itu pun tidak dibolehkan kepada kaum lelaki. Ya, Allah halalkan nanti dalam syurga. Dalam syurga, pakaian dalam sutera, luar pun sutera. Pakailah sutera, tak ada pakaian lain lah. Ya, pakaian lain ada, tapi nak katakan punya mewah Allah Ta'ala bagi, dia ada sundus dan dia ada istabrak. Dalam Quran kita selalu baca dua perkataan tu. Kalau sundus maknanya sutera yang halus yang dipakai untuk pakaian dalaman. Ya, istabrak iaitu sutera yang agak tebal sedikit, ya, tapi dia lembut lah, cuma dia tebal dan dia sesuai dipakai perhiasan untuk pakaian luaran. Di dalam syurga semua sutera, ya. Okey, baik. Kemudian yang kedua, hujung pakaian wanita. Dia masuk dalam bab yang berkaitan dengan hujung pakaian wanita. Maknanya kalau orang perempuan pakai kain hujung dia, jubah dia. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika beliau menyebutkan masalah pakaian bahagian bawah, Ummu Salamah berkata, Nabi SAW bersabda, "Fal mar'atu ya Rasulullah?" Qala turkhi shibran. Qalat Ummu Salamah, "Idzan yankashifu anha." Qala fadhira'an la tazidu alai. Apabila Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW tentang pakaian bawah wanita, kain dia, maknanya labuh dia lah, nak tanya tentang hukum labuh dia. Lalu bagaimana dengan seorang wanita ya Rasulullah? Baginda menjawab, hendaklah ia menghulurkannya satu jengkal, maknanya melabuhkannya sejengkal. Ummu Salamah berkata, jika demikian masih terbuka, maka baginda kata, kalau perlu satu hasta, dan janganlah engkau menambahkannya lagi. Maka hadis ni mengandungi makna dikecualikan bagi kaum wanita daripada ancaman dosa kerana sengaja melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang ni di bawah apa? Di bawah buku lali, ya. Ya, di bawah buku lali. Sebab bagi orang lelaki, pakaian mereka mesti atas buku lali, tak boleh bawah buku lali. Ya, kerana dalam hadis yang lain Nabi kata, wa ma tahtal ka'bain fahuwa finnar. Mana orang lelaki yang suka pakai pakaian bawah buku lali, maka bawah buku lali itu akan dibakar dalam api neraka. Ya, sebab orang lelaki kaki dia tidak aurat, dia ada urat saja. Jadi buat apa keperluan dia nak tutup kaki dia? Seolah-olah macam dia nak menjadikan dia tu wanita, ya. Dan itu lebih bersih, ya, lebih bersih baginya untuk pakaian dia. Tapi orang perempuan patutnya nak bersih kenalah sama macam lelaki, tapi kerana ada keperluan menutup kaki mereka, ya, kaki mereka itu lebih penting memelihara fitnahnya, daripada kebersihan itu diberikan kelonggaran. Maka bila Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, Nabi kata daripada buku lali itu lebihkan sejengkal. Kalau buat kain tu daripada buku lali lebihkan sejengkal. Itu pun Ummu Salamah kata masih terbuka, disebabkan kerana bila berjalan kan. Lepas tu Nabi kata maksimum iaitu satu hasta dan jangan lebih. Maknanya kat sini orang perempuan kalau dia labuhkan kain kenuri kahwin ke, kahwin apa ke, jangan dia melebihkan satu hasta. Tapi melirik Okey, kalau orang perempuan labuhkan kain, dia berjalan kan, habis kotak habis. Kan? Kalau dia jalan kotak kan. Okey. Kalau sekiranya kotor tu tadi memang betul-betul terkena najis, yang tu dia kena cuci lah. Tapi kalau sekadar dia jalan memang kotor tapi tidak terkena najis, kotor tu dimaafkan.
Dia melirik kan, dia semayang je. Sebab memang diberi pengecualian bagi orang perempuan. Memang agama bagi peruntukan kepada orang perempuan, kalau dia pakai kain labuh menyebabkan kotor kain dia, asalkan dia tak nampak kain itu terkena tek kucing ke apa ke, yang itu tak boleh lah. Tapi kalau sekadar kotor tanah ke kotor apa, itu diberikan kelonggaran kepada wanita untuk dia bawa semayang walaupun dalam keadaan seperti itu, dan dia tak perlu cuci. Tapi bila kita solat belakang dia orang, kita nampak kain dia kotor, ya Allah. Kita kena bersihkan. Bila dari segi kotor tu ialah, tapi dari segi sah memang dia sah lah. Kita yang tak yakin sebab dia masuk bilik air tu boleh dia. Betul tak? Okey tak? Iyalah. Dia orang adat dia orang lain. Tapi kalau ikutkan memang ada hadis. Bila pakaian tu lalu, bila muslimat tu tanya Nabi kata tanah yang sesudahnya akan menyucikan apa yang dileretkan pada tanah yang sebelumnya. Kalau dia tetangga itu masa. Ya. Dia tetangga, saya tengok wanita Arab keluar pergi haji. Oh, tempat tangga lele dunia tu. Kita yang jadi tak yakin kalau semayang belakang dia. Iyalah. Kalau dia masuk tandas pun, kalau kita masuk tandas, zahir dia tu yang kita nampak tu bukan najis, tak najis lah. Kecuali lah kalau kita nampak ayak kencing ke jatuh kan, yang tu kita kena hukumkan najis lah. Selagi mana kita tak nampak benda tu najis, kita tak boleh assume dia najis. Cuma kita sebab orang Malaysia, kita dah biasa kan, kalau tengok macam tu pun kita memanglah benda tu najis, tapi kita tak rasa selesa lah. Kita tak rasa selesa dengan benda tu, ya. Tapi dari segi hukum sebenarnya tak ada masalah. Tapi yang lelaki kalau seluar tu pendek, nampak macam terangkat ya. Seluar kalau nak atas buku lari, buruk sangat rupanya. Nah, itu lebih baik sebenarnya. Nak cantik dia pakailah sukin. Sekarang ni fashion balik seluar pendek atas buku lari sekarang ni. Anak-anak muda semua pakai macam tu dah, 3/4 dah dia pakai. Ikut balik fashion dia. Sebenarnya lagi elok macam tu lah orang lelaki kan. Tapi kalau bawa buku lari dosa tak? Kalau bawa buku lali, ada beberapa pandangan para ulama. Kalau ulama yang ambil hadis tu secara zahir, berdosa lah. Maksudnya tak boleh lagi pakai bawah tu. Tapi kalau sebahagian ulama yang lain, dia kata kerana bawah buku lali tu, jika dia melabuhkannya kerana untuk, orang kata apa, khuyala, nak menunjuk-nunjuk, ya, menunjuk-nunjuk, maka itu haram dan berdosa, ya. Kerana ada dalam satu hadis, Abu Bakar dia beli satu seluar kain, bukan seluar lah, kain. Tapi kain tu bila dia kurus, kain dia selalu jatuh. Dia ikat atas, dia jalan lama sikit, jatuh. Bila jatuh tu, dia melepasi sedikit daripada dia punya buku lali. Itu dia akan angkat balik. Abu Bakar akan angkat balik. Itu kat lagi dia jatuh balik. Maka bila Abu Bakar mengadu, dia kata, Rasulullah, aku dah pakai atas tapi dia jatuh bawah kan. Maka Nabi sebut pada Abu Bakar, engkau bukan termasuk di antara orang yang melabuhkan pakaian untuk menyombong-nyombong, ya. Sebab masyarakat dulu Rom dan Parsi, bila mereka nak lambangkan kemegahan mereka tu kan, dia pakai yang apa, kain kan, labu panjang. Itu nak menunjukkan kepada kebesaran dan kemegahan mereka lah, ya. Sebab tu Islam larang benda tu. Kena jahit balik lah, ya. Adjustkan sikit. Paling kurang atas buku lali senang lah dia nak ambil
Sebab saya fikir, saya lagi selesa macam tu. Sebab kalau bawa buku lali pun kan nak ambil uduk, saya kena lipat. So sama je lah. Saya kena lipat balik, sintingkan seluar tu, kan. Lepas tu kan bila nak semayang kena ni balik. Jadi dia ya. Sinting tu dah saya. Okey, baik. Okey, kita berhenti sekadar tu. Ada ustaz apa dah? Sikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggil tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.